Kita mula Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nu'ayna ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wa ifadata wal istifadah wa asalata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalati an khair ibtiga wa jilla wa maradati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan iradah dan kudrahnya dapat kita bersama-sama menghadiri majlis bacaan Syama'in. Jadi saya secara rendah dirinya saya sebenarnya ganti Ustaz Mustaq, dan saya ganti Ustaz Mustaq, dan saya ada beberapa part yang dalam akhlak ni, dalam bab yang kita akan bacakan ni mungkin ada hadisnya panjang, kita akan baca saja. Cumanya ada beberapa sifat yang akan saya syarahkan sedikit demi sedikit, dan sebab diberikan masa tak panjang, jadi saya cubalah untuk sebaiknya, insya-Allah. Okey, siapa nak baca untuk bab untuk hari ni? Ada yang nak baca? Okey, kenapa saya baca dulu? Saya baca dulu, nanti kalau siapa nak baca nanti boleh ni lah, boleh buka mic. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi man wala. Qala musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Wa bihi Hadatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri, hadatsana Abdullah bin Yazid al-Muqri, hadatsana Laits bin Sa'di, hadatsana Abu Usman al-Walid bin Abi Walid an Sulaiman bin Kharijah an Kharijah bin Zaid bin Sabit qala dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit faqalu lahu hadisna ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma za hadisukum kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu fakunna idza zakarna dunya zakaraha ma'ana wa idza zakarna al-akhirah zakaraha ma'ana wa idza zakarna at-ta'ama zakarahu ma'ana fakullun hadza hadisukum anil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharijah bin Zaid bin Sabit menyatakan sekumpulan manusia telah datang kepada Zaid bin Sabit. Lalu mereka berkata, ceritakanlah kepada kami mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid menjawab, apa yang harus aku ceritakan? Aku adalah jiran Rasulullah. Ketika wahyu turun, baginda sentiasa memanggilku untuk menulis wahyu itu untuk baginda. Ketika kami membincangkan tentang persoalan dunia, baginda pun membicarakannya bersama-sama kami. Ketika kami berbincang mengenai persoalan akhirat, baginda pun membicarakan bersama-sama kami. Begitu juga ketika kami membincangkan mengenai makanan, baginda pun bersama kami membicarakannya. Semua itu yang boleh aku ceritakan kepada kamu semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Zaid bin Sabit. Saya syarahkan sikit. Zaid bin Sabit, beliau sahabat Nabi dan beliau orang yang menghafal Al-Quran semuanya, dan beliau membaca dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca juga beliau membaca Al-Quran bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah Zaid bin Sabit ni, mereka dipanggil oleh para sahabat Khulafa Rashidin ketika mana zaman Saidina Abu Bakar. Ya, zaman Saidina Abu Bakar, ketika mana hendak mengumpulkan Al-Quran. Waktu tu zaman yang mana Saidina Abu Bakar punya zaman, ramai golongan para hufaz syahid ketika perang Riddah. Jadi bila mana Al-Quran ramai yang para hufaz syahid, jadi bukan tak ada siapa yang nak menjaga Al-Quran. Jadi mereka ni Allah SWT berikan mereka satu vision yang panjang. Kalau mereka tak ada ni, siapa nak jaga Quran? Kalau para hufaz ni tak ada, siapa yang
nak jaga Al-Quran ni? Siapa yang nak sampaikan Al-Quran kepada kita pada hari ni? Jadi waktu tu pun mereka pun berbincang lah. Mereka membuat perkara yang mana tidak dilakukan oleh Nabi lah. Bahasa mudah ada bid'ah lah. Ni bid'ah dari segi bahasa, benda yang tidak dilakukan, benda yang barulah, tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengumpulan Al-Quran tu, mereka memanggil jugalah pendapat para sahabat yang lain. Antaranya Zaid bin Sabit. Jadi disebabkan Zaid bin Sabit ni, beliau merupakan orang yang Allahumma salli ala Muhammad, orang yang pernah baca dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka waktu inilah jadilah bukan cakap program, kita panggil satu peristiwa, itu pengumpulan Al-Quran. Okey. Itu Zaid bin Sabit. Jadi nafarun kat sini, kalau perasan tadi yang saya baca dalam hadis tadi kata nafarun, sekumpulan manusia. Jadi bila sebut nafarun ni lebih kurang 3 atau 10. 3 atau 10 orang lah yang datang kepada Rasulullah, kepada Zaid bin Sabit. Tu. Dan mereka ni datang, dalam syarah hadis kata apa? Mereka ni datang, mereka nak menuntut ilmu. Mereka nak menuntut ilmu dengan Zaid bin Sabit. Kau tanya kan, tak kat sini tak sebut pun menuntut ilmu. Ya, memang tak menuntut ilmu. Tapi kat sini ulama memahami daripada ayat hadisna, ceritakanlah kepada kami. Jadi kat sini ulama kata, apabila sekumpulan manusia ni, kaum muslim ni, sekumpulan manusia ni, nafarun ni, dia datang kepada Zaid bin Sabit. Jadi mereka hendak mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini ulama mengatakan bahawasanya seseorang itu apabila dia nak mengetahui satu ilmu, maka dia wajib untuk menuntut ilmu. Seperti mana yang dilakukan oleh sekumpulan manusia ni, mereka nak tahu pasal Rasulullah, jadi mereka jumpa Zaid bin Sabit, lalu mereka suruh Zaid bin Sabit ceritakan tentang ilmu, maksud ilmu iaitu ilmu tentang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi Zaid bin Sabit dia kata, dialah orang jiran Nabi, dan dia juga orang yang antara penulis wahyu. Maksudnya antara penulis Al-Quran, dan dia juga orang yang menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pun bercerita ketika mana Nabi Muhammad telah datang padanya wahyu, Nabi bersama dia. Ketika mana Nabi membincangkan tentang persoalan dunia. Persoalan dunia ni, dunia dari segi tasawuf, kita kata apa yang selain Allah dan Rasulullah. Tapi dunia kat sini bukan nak cerita pasal apa yang selain Allah dan Rasulullah, tapi berkaitan dengan persoalan dunia yang membabitkan soal jihad, soal ilmu dan sebagainya. Perihal dunia lah, perihal yang membabitkan urusan dunia yang penting untuk maslahat dalam agama. Gitu. Jadi baginda pun membicarakan bersama-sama dengan kami, itu dengan para sahabat lah. Jadi kat sini kita nak bagi tahu bahawasanya Nabi Muhammad ni, even Nabi Muhammad orang yang paling mulia di sisi Allah, tapi Nabi Muhammad orang yang tawaduk. Orang yang tawaduk dekat sini nampak bahawasanya Nabi ni, even orang yang paling mulia, duduk dengan para sahabat. Ya, para sahabat pun mulia juga, tapi nak bagi tahu duduk dengan orang biasa. Orang biasalah. Saya bukan memperendahkan para sahabat, tapi kita nak bagi tahu kat sini, nak bandingkan Nabi Muhammad dengan para sahabat seperti orang yang mulia dengan orang yang biasalah maksudnya. Jadi kat sini pada Nabi Muhammad walaupun mulia, Nabi tetap duduk dengan para sahabat. Bahkan Nabi juga duduk dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang ahli sufi yang kita pernah bahaskan sebelum ni. Itu dalil kepada tawaduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Nabi Muhammad berpesan mengenai persoalan akhirat, yang mana Nabi Muhammad pesan tentang takwa, yang mana Nabi Muhammad pesan tentang ilmu, iman dan amal kepada para sahabat, mereka baginda pun membicarakannya bersama-sama dengan para sahabat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membicarakan kepada para sahabat.
Jadi ketika mana Nabi Muhammad, ketika mana kami membincangkan mengenai makanan, apabila makanan yang mana sama ada disukai oleh Nabi Muhammad, apa yang nak dimakan dan sebagainya, apakah adab-adab dan sebagainya, yang mana mereka melihat adab Nabi Muhammad yang dan dah dibacakan hadis sebelum ni. Jadi mereka bersama-sama dengan Nabi Muhammad ketika mana mereka makan. Faham? Jadi kat sini kita dapat kat sini apa yang dapat daripada hadis ni sebelumnya, sebelum tu sama, pertama untuk ilmu, yang kedua apa yang disebutkan oleh Zaid bin Sabit ni merupakan ilmu, maksud pengisian yang hendak diminta oleh sekumpulan manusia tadi. Jadi kat sini kita nak bagi tahu bahawasanya harus bagi seorang yang ada ilmu, seorang yang mempunyai ilmu, dia menyampaikan ilmu. Tapi syarat menyampaikan ilmu ni ada syarat dia. Syarat dia mestilah antara ulama ajar, sampaikanlah ilmu yang dia tahu. Katakanlah la adri, aku tidak tahu, apabila dia tidak mengetahui perkara tersebut. Yang ketiga, bila mana dia tidak tahu, maka bertanyalah kepada ahlinya. So 3 ni kena ingat. Pertama, menyampaikan ilmu boleh, tapi dengan syarat. Pertama, menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari, sudah diajar, sudah dipelajari oleh bersama guru, ataupun ilmu yang didapati daripada ceramah, kuliah dan sebagainya. Ketiga, untuk ilmu lah. Okey. Bahasa mudah dia menyampaikan ilmu yang diketahui, yang kita tahu, yang benar sumbernya. Yang kedua, katakanlah tidak tahu apabila tidak tahu mengenai ilmu tersebut. Yang ketiga, bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu syarat-syarat apabila itu adalah apabila hendak menyampaikan ilmu tu, 3 perkara tu kena ada. 3 perkara tu kena ada. Jadi bertanya kepada ahlinya, sama ada bertanya kepada ahlinya ataupun kalau dia tu adalah ahli ilmu, dia mestilah merujuk sumber-sumber yang telah dikarang, ditulis oleh para ulama. Bukalah kitab, bukalah rujukan-rujukan ulama terdahulu kalau dia tu seorang ahli ilmu. Faham? Gitu. Jadi kata semua itulah yang aku ceritakan kepada kamu semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik. Okey, hadis seterusnya siapa nak baca? Assalamualaikum Ustaz, saya nak baca. Saya Boleh. Uzair. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ishaq qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Yunus bin qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Ziyad ibn Abi Ziyad an Muhammad ibn Ka'bil Qurazi an Amri bin Asi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukbilu biwajhihi wa hadithihi ala asharril qaum yata'allafuhum bidzalika fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya hatta dhunantu anni khairul qaum faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Abu Bakri faqala Abu Bakri faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Umar faqala Umar faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Utsman faqala Utsman falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaddaqani falawadittu anni lam akun sa'altu. Baik. Dia kata apa?
Amr bin As menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghadap wajah dan bersikap rahmah. Bahkan kepada orang yang berperangai paling buruk. Tujuan baginda adalah untuk menarik hati mereka. Baginda juga menghadap wajah dan bersikap rahmah kepadaku sehingga aku merasakan menjadi orang terbaik bagi baginda. Maka aku bertanya, Hai Rasulullah, Hai Rasulullah, siapakah yang lebih baik, aku ataupun Abu Bakar? Baginda menjawab Abu Bakar. Aku bertanya lagi, Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih baik, aku atau Umar? Baginda menjawab Umar. Aku bertanya lagi, Hai Rasulullah, siapakah yang lebih baik, aku atau Uthman? Baginda menjawab Uthman. Aku tahu Rasulullah SAW menjawab pertanyaanku dengan jujur, maka sesungguhnya aku menyesal telah menanyakannya. Okey. Kat sini syarahan hadis mengatakan kana Rasulullah SAW yarhamun nas. Nabi Muhammad ni kita faham Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin. Naam. Jadi Nabi Muhammad SAW orang yang menyantuni dan orang yang rahmat, berkasih kepada manusia. Jadi fa iza aslama rajulu aqbala alaihi wa tabassama fi wajhihi hatta yu'allifa qalbuhu lil hatta yu'allifa qalbuhu lil iman wa yasbitul aqidata fi qalbihi. Jadi apabila seseorang yang bukan Islam ketika pada zaman Nabi, dia orang yang kafir, apabila Nabi Muhammad memandang pandangan dan senyum kepada mereka, mereka lembut, hati mereka ni lembut, dan sehingga mana mereka ni menjadikan diri mereka ni mudah untuk menerima Islam. Masa muda dia apabila mereka lihat akhlak Nabi Muhammad, rupa Nabi Muhammad senyum, yang mana senyum Nabi Muhammad tu sehingga menampakkan gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nampakkan sampai geraham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka senyum, mereka lembut hati dan mereka berasa tersentuh dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka memeluk Islam dan meneguhkan akidah mereka ketika mana masuk Islam. Jadi kat sini kita nak bagi tahu bahawasanya Islam ni dia datang bukan dengan perang. Islam dia ajar kita, Islam ni disebarkan bukan dengan perang. Tapi Islam disebarkan dengan ilmu, akhlak dan kecintaan, mahabbah. Jadi orang akan tanya, habis yang pembukaan kota dan sebagainya? Ya, hakikatnya itu salah satu daripada medium dakwah Islam. Tapi Islam bukannya disebarkan dengan perang. Kita kena ingat, kalau kita baca sirah, ketika mana peperangan Mawazi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Hilaf lah, ada yang kata 25, 27 dan sebagainya. Macam dalam kitab Nurul Uyun pun disebutkan secara hilaf 25, 27 dan sebagainya. Jadi bila kita baca tentang peperangan Rasulullah, Islam ni bukan saja menerapkan adab makan dan sebagainya, hatta dalam perang pun ada adab. Jadi kat sini nak bagi tahu Islam ajar dengan rahmat. Kalau kita berperang tapi tak ada adab dalam berperang, tak ada disiplin, tak ada manners dalam peperangan, dalam war, apa beza kita dengan Israel, dengan Zionis? Kalau kita tengok kan Zionis, kita tengok Zionis bunuh kanak-kanak, bunuh perempuan dan sebagainya. Kalaulah Islam diajarkan sebegitu juga, apa beza kita dengan mereka? Tak ada beza. Sebab tu Islam, hakikatnya kalau kita tengok, disebarkan bukan dengan cara perang semata-mata, tapi dengan ilmu, akhlak dan kecintaan, mahabbah. Kat sinilah Nabi Muhammad tunjuk berdasarkan hadis ni. Hatta wa in kana min syirarin nas, walaupun orang yang berperangai buruk.
atharuhum syauran. Kita kata kesan, kalau sebut dalam ni syarahan, atharuhum syauran. So, kesannya buruk. Tak, bukan kesan kat sini. Maksudnya dia punya perangai dia buruk. Jadi kat sini tujuan Nabi buat sebegitu untuk menarik hati mereka masuk dalam Islam. Itu. Kat sini Ustaz Nazrul pernah bagi satu kaedah dakwah dalam Islam. Apa kaedah tersebut? Kaedah dia kita katakan dukhulil Islam bisyartil fasad. Ni Ustaz Nazrul sebut dalam kelas Syama'il. Dalam kelas Wasai Usud, Syarah Syama'il lah. Masa waktu kami mengaji dulu dengan Ustaz Nazrul di Mesir, itu yang Ustaz Nazrul ajar. Ada satu kaedah dakwah yang mana diajarkan oleh para ulama, manhaj dakwah yang kami belajar dengan Ustaz Nazrul. Dukhuli Islam bisyartil fasad. Masuk Islam dengan syarat fasad. Maksud dia apa? Maksud dia, kita mengajak orang tersebut, even perangai dia buruk sekalipun, kita ajak dia masuk Islam. Tapi kita ajak kembali kepada, inilah hidayah lah. Dia isap rokok, tak kisahlah apa-apa dia buat benda buruk ataupun sebagainya. Kita ajak dia buat kebaikan. Contoh, saya bagi contoh. Ni tulis dalam bahasa Arab, dukhulil Islam bisyartil fasad. Bisyartil fasad. Ni bukan saya, ni apa, syarahan ni kena dengar elok-elok lah, sebab takut ada orang silap faham. Okey. Dia, orang ni, bukan orang Islam. Kalau orang Islam lain cerita, dakwah dia berbeza. Ni kita cerita bukan orang Islam. Jadi bukan orang Islam ni, kita ajak dia dakwah. Kita ajak dia, dia kata, Islam ni tak bagi aku makan khinzir. Aku suka makan khinzir. Suka makan khinzir. Habis Islam tak bagi. Jadi aku tak boleh masuk Islam. Kita cakap dia, tak apa, kau masuk Islam dulu. Makan khinzir tak makan khinzir tu nombor 2. Jadi kat sini, makan khinzir tu haram. Tapi dia tak masuk Islam, lebih besar buruk dia daripada dia masuk Islam tapi dia makan khinzir. Jadi bila dia dengar benda tu, dia pun masuk Islam. Jadi boleh jadi apabila dia sudah masuk Islam, cahaya Islam tu, apabila kita sumbat dengan akhlak, dengan ilmu dan sebagainya, cahaya Islam itu sendiri akan mengikis perangai dia tu. Perangai dia melakukan perkara haram, iaitu memakan khinzir. Ni disebutkan Ustaz Nazrul kata apa? Ketika mana kita mengajak dia kepada kebaikan, kita datangkan gambaran Islam yang sebenar kepada mereka, walaupun mereka masuk Islam dengan cara yang tadi, cara yang buruk tadi, nampak macam buruk, tapi kita melihat, vision kita melihat dia lah masuk Islam tapi buat maksiat itu lebih baik daripada dia tu tak masuk Islam, lepas tu buat maksiat lagi. Sebab orang bukan Islam, apabila dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, even dia orang bukan Islam sekalipun, dia tetap akan dihukum ketika mana di akhirat. Ni kalau kita mengaji dalam usul fiqh, kita kata orang musyrik, orang bukan Islam ni dia termasuk dalam Kitabul Syara'. Ni disebut dalam usul fiqh, dalam warakat disebut Imam Juwaini. Jadi dia tak masuk Islam dan dia buat maksiat, ataupun dia orang Islam tapi dia buat maksiat, mana yang lebih buruk? Dia kata orang yang bukan Islam tapi dia lepas tu dah bukan Islam, lepas tu dia melakukan maksiat sekalipun. Jadi kat sini kita ajak dia masuk Islam, walaupun dia masih tak meninggalkan perkara tersebut. Lepas dia masuk Islam, kita dakwah dia, kita datangkan, suruh solat 5 waktu dan sebagainya. Boleh jadi amalan kebaikan Islam itu sendiri menjadi cahaya untuk dia sehingga dia menghilangkan perangai buruk dia, itulah maksiat yang dia lakukan. Sebab tu kerja dakwah ni bukan senang. Bukan senang. Kalau kita tengok para ulama kita, yang saya fokus kat sini, para habaib, kebanyakannya para habib-habib ni sampai ujung kampung dan sebagainya nak dakwah masuk Islam. Sebab bukan senang.
Kerja bukan senang, kerja dakwah bukan senang. Ha. Apatah lagi kerja orang alim. Da'i ataupun orang alim lah. Orang alim ni kerja bukan senang. Sebab tu sebut dalam satu syair, laukan al kasbu ilmi as'al al hifah lima kana zu jahli fil adi ala zaman. Kalaulah mengatakan memperoleh ilmu itu adalah pekerjaan yang paling mudah, laukan al kasbul ilmi as'al al hifah lima kana zu jahli fil ardi ala zaman. Kenapa masih ada lagi empunya jahil dekat muka bumi ni pada zaman sekarang, pada zaman tersebut. Jadi kerja alim, orang alim dan kerja da'i ilallah ni, kerja dia bukan senang. Kerja dia bukan senang. Itu. Panjang pula syarahan dia. Jadi kat sini, ketika mana Amr bin As, dia tanya. Dia kata, "Hai Rasulullah, Abu Bakar ke aku yang lebih baik?" Rasulullah kata Abu Bakar. Lepas tu kata tanya lagi, "Ya Rasulullah, adakah aku ataupun Sayyidina Umar yang baik?" Nabi Muhammad kata Umar. So Nabi Muhammad dia tanya lagi, adakah aku ataupun Osman? Itu Sayyidina Osman lah yang paling baik. So Nabi kata apa? Nabi kata ya Osman lagi baik. Okey. Soalan di sini, adakah Amr bin As tak baik? Kalau kat sini tulis, kalau baca dalam hadis dia kata apa? Contoh kan, ya Rasulullah, ana khairun aw Usman? Ana khairun aw Usman? Qala Usman. Kat sini, adakah Amr bin As tak baik? Soalan dia. Jadi kat sini ulama kata bukan tak baik, kat sini kalau kita faham kat sini ada tafdil. Saya tak ada tafdil. Jadi ada tafdil kat sini. Dia kata tafdil dengan maksud kita tengok siapa yang lebih baik. Jadi kat sini Allahumma shalli ala Muhammad, Amr bin As pun sahabat Nabi, wa kullu sahabatin udul, dan semua sahabat Nabi orang yang adil, orang yang baik kerana bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebaikan mereka tu tak seperti para khulafa rasyidin, para sahabat. Jadi yang disebutkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman ni, yang mana mereka ni adalah khulafa rasyidun, dan mereka juga orang yang 10 orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarah mubashirun bil jannah. Faedah 10 orang yang kita faham 10 orang yang dijamin syurga, khulafa rasyidun, sahabat Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf, lepas tu Abu Ubaidah Zaid bin Sabit, tu semua mereka ni Sa'id bin Zaid tak silap. Sa'id lupa. Ada 10 orang disebutkan dalam Nail Rojak. Antaranya tadi saya sebut sahabat Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf. Lepas tu 4 khulafa rasyidun. Adakah 10 orang mereka ni je yang diberi khabar berita masuk syurga? Tak. Ramai lagi. Cumanya yang disebutkan dalam kitab-kitab sirah, 10 orang ni lah. Disebutkan dalam kitab fiqh pun sama. Macam Nail Rojak disebutkan juga 10 orang yang mendapat berita gembira masuk ke dalam syurga. Dulu saya hafal. Alah, sebab banyak sangat benda yang sibuk, kadang saya ada yang lupa. Ada 10 orang. Antaranya yang saya sebut Abdul Rahman bin Auf, sahabat Abi Waqqas, dan khulafa rasyidun yang 4 orang tu. Ada 6, lagi 4 tu saya samar-samar. Disebutkan dalam Nailur Rajak, Syarah Safinatun Najah. Begitu. Lepas tu dia dah tanya ni. Jadi kat sini bagi tahu bahawasanya kita ni kita kata kat sini nak bagi tahu bahawasanya para khulafa rasyidun ni orang yang mulia di sisi Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak semua benda yang kita boleh tanya. Tak semua benda yang kita patut tanya, kita tanya. Tak semua benda yang kita patut tanya, kita tanya. Dan kat sini Rasulullah nak ajar kita supaya supaya jangan merasa bangga diri.
seperti mana yang dilakukan oleh iblis. Yang mana dia kata iblis kata ana khairu minhu. Iblis kata dia lebih baik pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi kat sini bukan nak kata Amr bin As ni sombong ataupun bongkak, tapi Nabi Muhammad nak jauhkan Amr bin As ni daripada perkara tersebut. Lepas tu kata ana khairun aw Utsman. Kalau Nabi kata dia lebih baik, takut Amr bin As ni menjadi orang yang sombong, orang yang ujub, orang yang takabur kerana lebih baik daripada Khulafa' Rasyidun. Lebih baik pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar. Nabi menjawab nama mereka supaya Amr bin As ni tidak menjadi orang yang ujub, bahkan takabur, orang yang bangga diri, ujub, dia rasa diri dia lebih baik dan takabur. Bila ada ujub, maka akan timbul takabur. Faham? Okey, seterusnya. Ada yang siapa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Thabit an Anas bin Malik qala qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wa ma qala li uffin qat wa ma qala li syai'in sana'tu lima sana'tah wala li syai'in taraktu lima taraktah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa wala masastu khazzan wala harira wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu miskan qat wala utran kana atyaba min araqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun berkata kepadaku, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan bagi sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau lakukannya? Dan tidak juga bagi sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa engkau tinggalkannya? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dari segi perilaku. Aku tidak pernah menyentuh sutera dan lain-lain yang lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah sekalipun mencium minyak kasturi dan juga sebarang minyak wangian yang lebih harum daripada peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam. Baik. Jadi kat sini dia bagi tahu sebenarnya. Jadi Anas bin Malik dia makruf. Dia orang yang khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama 10 tahun lama. Bahkan beliau juga antara orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain pada Abu Hurairah. Baik. Jadi kata apa kat sini? Dia kata, "Fama qala li", antara sifat Rasulullah ketika mana bersama dengan Anas bin Malik ni, kata apa, baginda sekalipun tidak pernah berkata kepadaku. Fama qala li uffin qattun, sama sekali, abadan. Dekat sini kita dapat maklumat bahawasanya saya tak buka kamera. Kita dapat faedah bahawasanya Nabi Muhammad ni, yang kita faham uf kat sini kalimah yang mana dikatakan bagi sesuatu yang memberatkan, benda yang tak disukai dan benda yang menjemukan. Bahasa mudah dia kat sini disebutkan tapi yang difahami dalam mafhum kat sini, Nabi Muhammad tak pernah bercakap perkara yang buruk kepada Anas bin Malik. Tak pernah berlaku buruk, bercakap buruk. Satu yang kita faham dari segi konteks ayat berkata yang kita faham daripada apa yang tersurat.
Daripada apa yang tersirat, mafhumnya, Nabi Muhammad tak pernah berkata buruk, tak pernah melakukan perkara yang menyakiti Anas bin Malik. Lepas tu, apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik, apa pun yang aku buat, baginda tidak pernah bertanya, mengapa kamu buat hal ini? Dan terhadap apa yang aku tinggalkan, baginda juga tidak pernah bertanya, mengapa tidak kamu melakukan hal ini? Jadi Nabi Muhammad SAW tak suka nak fudul. Nabi tak suka fudul. Fudul ni dia suka tatabuk mura'atin nas. Dia suka sibuk jaga tepi kain orang. Nabi tak pernah cakap, kenapa buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni? Nabi tak pernah kata dekat Anas bin Malik. Sebab takut-takut cara begitu membuatkan Saidina Anas bin Malik ni tak rasa selesa dengan Rasulullah SAW. Begitu. Dan Nabi Muhammad dan kat sini Nabi tak pernah mencela apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik dan tidak menyesal apa yang ditinggalkan oleh Anas bin Malik. Begitu. So dia kata apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Jadi kat sini Syekh Hisham Kamil, sabar saya sebutkan lagi. Aku tidak pernah menyentuh kain yang diperbuat daripada bulu bercampur sutera, suf, ma'al harir. Maksud dia kat sini dalam ni kata khuzan wala harir. Khuzan ni kita kata suful harir, dia bulu sutera kita panggil, bulu bercampur sutera. Suful harir, suful ma'al harir. Bulu bercampur sutera. Harir dan sutera atau apapun yang lebih lembut dari tapak tangan baginda. Aku juga tidak pernah mencium kasturi sebelum ini atau wangian lain yang lebih harum daripada bau peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini ada 5 sifat. Syekh Hisham Kamil dia menyebutkan, dia mengeluarkan syarahan atas Syama'in. Syekh Hisham kata ada 5. Dalam hadis ni ada 5 sifat Nabi. Pertama, Nabi tak pernah pun berkata buruk ataupun berkata menyakiti hati Anas bin Malik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tak pernah pun mengutuk, mencela ataupun menyesal dengan apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik kerana mempercayai li syiddati wuthuqihi sallallahu alaihi wasallam wa yakinihi bi qada'i wa qadar. Kerana apa yang Anas bin Malik lakukan dan apa yang Anas bin Malik tinggalkan itu semuanya adalah qada' dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan itu Nabi Muhammad tak pernah kata kenapa kamu buat macam gini dan kenapa kamu tidak melakukan hal sebegini. Yang ketiga, Nabi Muhammad orang yang paling baik, paling mulia akhlaknya. Yang keempat, Nabi Muhammad punya tapak tangan lebih lembut daripada sutera, bulu sutera, bahkan sutera sekalipun. Yang kelima, Nabi Muhammad peluh Nabi Muhammad itu bukanlah peluh yang busuk. Bahkan peluhnya baginda lebih wangi daripada kasturi. So ada 5 sifat yang Syekh Hisham kumpulkan berdasarkan hadis ini. Begitu. Jadi kat sini apa yang didapati oleh hadis ini? Pertama, berlaku baiklah kepada orang yang berkhidmat kepada kita. Sebab tu para ulama apabila mereka ni ada ahbab, ada orang yang berkhidmat dengan mereka orang yang paling berakhlak dengan ahli khidmatnya. Sebab tu saya pesan siapa yang mungkin dalam kelas ni mungkin ada asatizah ataupun mungkin ada para pendakwa dan sebagainya, kita berpesan sama kita, kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang da'i ilallah ataupun menjadi seorang alim, amin insya-Allah, kita jangan rasa diri kita lebih baik daripada orang yang berkhidmat daripada kita. Bahkan kita layanlah seperti mana Nabi Muhammad layan kepada hamba-hamba, kepada orang yang berkhidmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena baca Syama'in, kena baca sirah Nabi supaya kita dapat ikut bagaimana para sahabat ni khidmat dengan Rasulullah
dan bagaimana Rasulullah ni berinteraksi dengan ahli hikmatnya. Ada tu buku. Saya ada buku tu, Safrul Mu'in fi Hikmati Salihin. Tu buku tu ada jual dekat Darosa, dekat Mesir ada jual. Nama dia Safrul Mu'in fi Hikmati Salihin. Dalam buku tu ada bahas tentang para sahabat hikmat dengan Rasulullah dan kaedah-kaedah berhikmat. Ada buku tu, saya beli kat atas bukunya. Dia bahaskan. Boleh, benda tu boleh nak tanya, tak jadi masalah. Cumanya kat sini Nabi Muhammad nak mengajar kita. Kenapa Nabi Muhammad tak bertanya? Jadi kita kena ingatlah, kita bertanya sebegitu bukannya kita nak tak percaya dengan orang tersebut. Kadang-kadang dia tengok keadaan. Kita kata kat sini tak semua benda yang mungkin Rasulullah buat kita mampu nak buat. Sebab kita kena ingat kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi dan Rasul. Kita punya sikap kita yang lemah. Kita punya sikap kita yang lemah. Tu tanda kita ni tak semulia seperti Rasulullah. Dan kita bertanya kepada mereka, kepada orang-orang yang kita lakukan, kenapa buat begini, kenapa tak buat begini. Kadang-kadang kita ada sebab tersendiri. Ada sebab tersendiri. Dan mungkin dengan sebab tersendiri membuatkan kita ni berasa tenang, buatkan kita ni berasa boleh terima sebabnya, boleh redha dengan apa yang dilakukan. Itu juga adalah jalan untuk kita untuk kita redha dengan qada dan qadar Allah. Tapi cuma Allah menzahirkan dengan cara sebegitu. Tak seperti mana yang dizahirkan seperti apa yang Nabi lakukan kepada Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam. Betul. Okey, seterusnya, hadis seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdata huwa والضبي والمعنى واحد. قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر سفرة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكره. فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه السفرة. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya pada suatu ketika seorang lelaki dengan kesan kuning dari wangian za'faran berada di samping baginda sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak menghadap seseorang yang memiliki sesuatu yang beliau benci. Apabila lelaki itu bangun pergi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, sekiranya kamu kata kepadanya, dia akan tinggal yang kuning ini. Baik. Baik kat sini pernah ada di sisi Rasulullah seorang lelaki yang pada dirinya ada bekas kesan sufrah. Sufrah ni safran. Tahu safran? Dia macam semacam kunyit warna jingga. Safran kan? Siapa yang pernah tahu safran tu gitulah. Tahu Chef Amar kan? Chef Amar masak nasi lam sheng kan? Dia ada pakai safran kan? Tu safran yang telur warna kuning. Itulah dia warna tersebut. Warna yang terkesan daripada safran. Tu sufra tu dengan maksud safran. Wangian warna kuning dibuat dari zafaran. Mahal ni benda ni. Okay, Rasulullah sendiri hampir tidak pernah mengungkapkan seseorang dengan apa yang bagi dia benci. Kat sini Nabi kata, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni khabar la yakadu perkhabaran la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu. Jadi Nabi Muhammad di sini nak bahaskan, nak menceritakan Nabi Muhammad ni la yakadu. Kat sini la yakadu dia
Fi'al dia min af'ali kada. Dia kada ni dalam bahasa Arab kita panggil yufidu al-takrib, al-muqarabah. Seperti contoh kada mualliman ay yakuna rasulan. Hampir-hampir guru tu hendak menjadi rasul. Tapi guru tu bukan rasul. Cumanya hampir kat sini nak cakap guru ni dia punya tugasnya tu hampir seperti para nabi, iaitu menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan dan sebagainya. Tapi mereka bukan nabi. Jadi kat sini menggunakan kada dengan maksud hampir. Bukan betul-betul dia ni macam nabi, bukan. Macam tadi yang saya sebutkan. Contoh macam disebutkan disebutkan dalam satu ibarat tu, ulama kata kada ihya an yakuna Qur'anan atau kama qal. Boleh jadi ihya ni dihampir seperti Al-Quran. Bukan kita kata ihya ni macam Al-Quran, tidak. Tapi kita kata Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali tu, isi kandungan dia tu hampir semuanya berkaitan dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang Allah berfirman dalam Al-Quran, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang disebut dalam Al-Quran tu ada disebutkan dalam Ihya. Imam Ghazali bukan sahaja mutafannin, bukan hebat dalam fiqh, bukan hebat dalam hebat dalam mantik, ilmu logik, hebat dalam ilmu akidah, hebat dalam ilmu fiqh, hebat dalam ilmu usul fiqh. Ada kitab beliau Al-Mustasfa fi ilmi usul, kitab fiqh, Al-Basit, Al-Wasit. Ada Al-Basit, Al-Wasit tu kan. Tu kitab tu kan. Al-Basit, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Tiga tu. Dibahaskan. Tiga kitab daripada Imam Ghazali. Lepas tu apa lagi? Akidah. Kitab Qawaid Al-Aqaid disebutkan dalam dalam bab yang kedua dalam Ihya Ulumuddin. Ikhtisar fi i'tiqad. Ikhtisar fi i'tiqad. Lepas tu ilmu logik, Mizanul Ulum, Qistasul Mustaqim. Hatta dalam kitab tasawuf sekalipun. Imam Ghazali hebat. Ada juga disebutkan oleh guru kami, Imam Ghazali juga ada tafsir. Cumanya tak dijumpai tafsir Imam Ghazali. Imam Ghazali tak dijumpa tafsir dia. Gitu. Jadi kadar kat sini hampir-hampir. Tapi dalam syarahan hadis ni, maksudnya Nabi bukan hampir Nabi tak melakukan perkara tersebut. Bahkan Nabi tak pernah. Maksudnya Nabi memang tak pernah mengungkapkan seseorang dengan kata yang Nabi benci. So Nabi tak pernah mengungkapkan seseorang dengan apa yang bagi dia benci. Tak pernah. Jadi disebutkan dalam hadis ini kata apa? Lau falam maqama qala liqaumi law kuntum lahu yada'u hazihi sufrah. Kata alangkah baiknya kamu semua mengatakan kepadanya untuk meninggalkan sufrah ini. Jadi kat sini apa yang hadis yang yang kita dapat kat sini? Pertama, Nabi Muhammad rahmat kepada orang, yang mana Nabi ni tak pernah tunjuk, tak pernah ekspresi benda yang Nabi benci dekat orang. Tak pernah melakukan. Nabi tak pernah tunjuk ekspresi diri Nabi tak suka orang tersebut di hadapan orang. Tak. Sebab apa? Sebab Nabi ni orang yang jaga common sense kuat. Bahasa mudah ada common sense lah. Common sense Nabi ni tinggi. Common sense Nabi ni tinggi. Dan Nabi tahu perkara tersebut dilarang. Dia bahaslah. Ada pendapat kata makruh. Ada pendapat kata tak boleh disebutkan dalam kitab. Sebagai ulama kata baju yang dicelup baju yang dicelup sufrah ni ada hukum dia haram. Tapi jumhur ulama kata makruh. Ni bahaslah dalam kitab. Cuma tu bukan jadi perbahasan kita. Cumanya kat sini perkara tersebut memang perkara tersebut ditegah. Cumanya ada cara dia kita nak tegur. Ada cara dia untuk kita nak tegur. Begitu. Betul, Syama'il ni dia bukannya hadis mata tau Syama'il ni. Dia macam kita panggil ensiklopedia. Satu dalam Syama'il ni macam-macam ilmu yang ada dalam ni. Cuma kita nak kaji atau tidak gitu. Okey, hadis seterusnya. Saya ni banyak pula syarahan saya. Syama'il ni ensiklopedia. Dan buku ni saya tunjuk. Ni buku ni Muntahasul. Nama kitab ni Muntahasul ala Wasail Usul
Dia adalah syarahan bagi satu buku ni. Hadis ni satu je. Satu ni je. Satu jilid je. Tapi dia punya syarahan dia 4 jilid. Ada satu buku tu, ada satu karya ulama ni, dia mengumpulkan ensiklopedia tentang sifat-sifat baginda. Dia buat satu ensiklopedia. Jadi nak cakap yang perihal Nabi Muhammad ni banyaklah untuk kita nak rukaikan. Cuma ada masa tak ada masa je lah. Okey, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Abdillah al-Jadali wasmuhu Abd bin Abd an Aisyah annaha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisha wala mutafahisha wala sahban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Ni baca hadis je. Nanti terjemahan saya baca lagi hadis ni. Okey. Baik Ustaz. Qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdah an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa ayyujahida fi sabilillah wala daraba khadiman awimra'ah. Hadis seterusnya qala haddatsana hadis yang ke-348, 47 dengan 48. Baik. Jadi hadis ni dia menceritakan Sayyidatina Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang bersikap keji dan baginda tidak pernah melakukan kekejian. Baginda tidak pernah berteriak-teriak di pasar, baginda tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi baginda sentiasa memaafkan dan berlapang dada. Okey, tu terjemahan dia. Ini syarahan dia kat sini. Dia baca tasiful zawjatul al-muhallisah sayyidatu Aisyah sayyidatu Aisyah tu ba'da min ahlaki syarifah. Jadi Sayyidatina Aisyah ni dia menyifatkan sebahagian daripada ahlak-ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antara ahlak Rasulullah adalah Nabi Muhammad bukanlah orang yang keji, orang yang keras pada ucapan dan perbuatannya, dan Nabi Muhammad tak pernah melakukan kekejian. Dia ada beza fahish dengan mutafahish. Kalau fahish dia tu orang yang mempunyai kekejian. Kalau al-mutafahish dia melakukan perkara keji. Dan wala yarfa'u sautahu, dan tidak pernah Nabi meninggikan suaranya sehingga mana orang lari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak pernah Nabi ni menjadi orang yang teriak-teriak dalam teriak-teriak ketika di pasar-pasar. Sebab tu orang yang teriak kat pasar-pasar, sebagian kat pasar ni dia hilang adab. Dia tak ada adab. Gitu. Jadi kalau ada seseorang fa idza adzahu ahadun falam yakun biman yusi'u muamalata man asa ilahi bal kana yatba' sayi'ata hasanah. Walaupun ada orang yang buat buruk dengan Nabi, ini disebutkan syarahan hadis ni. Walaupun Nabi ni diperlakukan buruk oleh orang, tetapi Nabi Muhammad tak pernah balas balik dengan keburukan. Biman yasi'u muamalata man asa ilahi. Nabi tak pernah balas balik. Nabi tak pernah balas balik apa yang orang lakukan kepada Nabi. Bahkan Nabi menggantikan keburukan tersebut dengan kebaikan. Bal yatba' sayi'at hasanah. Jadi disebabkan itu Nabi menukarkan keburukan yang mereka lakukan dengan kebaikan, dan kebaikan tersebut
boleh menghilangkan keburukan yang berada dalam diri mereka, diri orang yang melakukan keburukan kepada Nabi. Bal zada fi husni khulqihi dan hulukihi, dan bertambahnya baiknya akhlak Nabi apabila Nabi sentiasa memaafkan orang, ya'fu wa yusamih. Nabi sentiasa memaafkan orang dan berlapang dada dengan manusia. Kat sini kenapa ya'fu wa yasfah? Ya'fu ni kat sini nak bagi tahu Nabi juga mempunyai mempelajari bukan mempelajari, Nabi juga mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang mana yang mana Nabi kata tahallaku bi ahlakillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Bukan kita kata kita ni nak kena jadi Ar-Rahman, tak. Tapi kalau kita faham Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Halim dan sebagainya, bila mana kita belajar Asma'ul Husna tu, apa yang kita dapat? Contoh kita belajar bab Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita belajar sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah Ta'ala, kita buat baik kepada manusia. Sama juga macam Nabi belajar, Nabi sebut kita doa dalam bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah afuun, orang yang memaafkan. Jadi kat sini Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang mana akhlak itu beradaptasikan pada nama-nama Allah SWT yang sempurna, iaitu Al-Afu. Begitu. Jadi hadis seterusnya pula, Nabi Muhammad tak pernah memukul seseorang itu dengan tangan baginda, kecuali ketika mana Nabi berjuang ke jalan Allah. Bahkan Nabi tidak pernah pukul seseorang pembantu ataupun perempuan. Jadi kat sini Nabi, persoalan ni kat sini, Nabi tak pernah pukul pembantu atau perempuan. Okey. Sekarang ni isu pukul, habis walaupun Nabi tak pernah pukul, kenapa Nabi suruh, dalam hadis Nabi kata kalau budak-budak yang berumur 10 tahun tu, kalau dia tinggal solat, 7 tahun suruh solat, suruh berpuasa, solat, dan dikiaskan suruh puasa juga. Kalau budak-budak ni, para budak-budak ni, mereka 10 tahun tak solat, maka pukul lah. Kat sini Nabi kata Nabi tak pernah pukul, tapi kenapa Nabi suruh pukul? Kita kena faham apa hadis yang disebutkan tadi tu, hadis yang berkisahkan tentang budak-budak kena pukul budak-budak 10 tahun kalau dia meninggalkan solat tu, untuk memberi takdib, untuk memberi tunjuk ajar, mendidik. Dan pukulan tersebut ada syarat dia, mestilah tak merosakkan badan, mestilah pukulan tersebut tak merosakkan manfaat badan dan sebagainya, disebutkan dalam kitab fiqah. Begitu. Sebab tu ada dalam syarahan Yaqut Nafis ni, dalam syarahan kitab fiqah, nama dia syarah Syahrul Yaqut Nafis, dia bahaskan pasal tentang pukulan, ad-darbu tu dia bahaskan. Saya lupa dalam muka surat berapa, tapi dibahaskan dalam ad-darbu tu. Dia ada dalam bab nikah. Dalam bab nikah. Okey, hadis seterusnya. Banyak lagi ni hadis. Saya ini syarah. Tak apa, baca ya. Baca nanti saya cara habis terus. Qala haddatsana Ahmad bin Abdat Dobi qala haddatsana Fudail bin Iyad an Mansur an Zuhri an Urwah an Aisyah qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin zulimaha qad ma lam yuntahak min maharimillahi syai' fa idzan tuhika min maharimillahi syai'un kana min ashaddihim fi dzalika ghadaba wa ma khayyira baina amrayn illa tara'ai sarahuma ma lam yakun ma'sama. Hadis berikutnya, qala haddatsana
ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Al-Munkadir an Urwah an Aisyah qalat ista'zana rajulun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah faqala bi'sa ibnul Ashira. ashirah au akhul ashirah thumma adhinalah fa'alana lahul qaul falamma kharaj qultu ya Rasulullah Ya qulta ma Rasulullah. ya Rasulullah qulta ma qulta thumma alanta lahul qaul faqala ya Aisyah inna syarran nasi man tarakahun nas aw 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 da'ahun nas attiko afuhsyih. Hadis Baik. berikut. Okey, baik. Hadis ke 349, dia kata apa? Dia kata Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membalas kezaliman yang baginda terima. Okey, sama macam syarahan hadis tadi. Selama hal itu tidak menyebabkan larangan Allah dilanggar. Jadi Nabi Muhammad tidak bertegas. Maksudnya Nabi Muhammad boleh kita kata boleh kompromi dengan apa yang dilakukan oleh orang, dengan apa yang perkara buruk. Contoh perkara buruk seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada Nabi, Nabi boleh sabar, Nabi boleh terima. Tapi kalau perkara tersebut melanggar batasan hak Allah, apa yang disuruh di Islam, maka Nabi tidak boleh diam. Sebab tu Nabi kalau marah, marah kerana Allah, kalau gembira, gembira kerana Allah. Suka redha kerana Allah. Itu kita kena faham. Faiza, jika larangan Allah dilanggar, maka baginda lah orang yang paling lantang mengungkapkan kemarahan. Sebab tu saya kata tadi, dalam sebut dalam Syamak Awasail Usul, Nabi Muhammad marah apabila marah kerana Allah, dan Nabi Muhammad redha dan suka apabila suka tersebut kerana Allah. Kerana Allah dan agamanya lah agama Allah. Jika baginda dihadapkan kepada dua pilihan, maka baginda memilih yang paling mudah selama hal yang lebih mudah itu tidak menyebabkan dosa. Jadi kat sini kata wa ma arada alaihi amran illa tara arsyaduhuma wa anfa'uma li ummatil islamiyah amma law kana ahadu amrai wa haraman adalah anhu wa tarakahu. Jadi Nabi Muhammad apabila ada dua perkara tersebut, Nabi Muhammad akan pilih yang paling mudah. Sebab Nabi kata sebut yassiru wala tu'assiru. Nabi Muhammad memudahkan. Nabi Muhammad meminta kita supaya memudahkan sesuatu itu dan tidak menyusahkannya. Sebab tu dalam kita punya hukum fiqah, kita ada bahas kawan fiqh masyaqqah tajlibu taisir. Kesusahan itu akan menjemput membawa kepada kemudahan. Contoh macam orang yang susah ketika mana musafir, Allah SWT memberikan rukhsah jamak dan qasar. Kalau orang tu tak boleh nak berdiri ketika solat, Allah SWT memudahkan dengan memberikan rukhsah dia boleh solat dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring dan sebagainya. Melainkan perkara tersebut perkara yang dosa, maka Nabi akan meninggalkan perkara tersebut. Disebutkan kat sini Syekh Hisham sebut, Syekh Hisham kata pertama, Nabi Muhammad mempermudahkan urusan umatnya. At-taisir ala ummati matlub. Yang kedua, at-tahakkum ala nafs wa adamu ghadab ala rahmah. Menahan diri dan tidak berlebih, bukan berlebihan, maksudnya nak marah ataupun menahan diri daripada marah itu benda yang baik dan menunjukkan rahmat, kasih sayang. Yang ketiga, maksud itu adalah kegelapan yang mana menutupi cahaya. Dan seterusnya hadis yang 350. Hadis ni
dia datang. Nabi Muhammad ada datang orang yang minta izin untuk temu pada baginda. Jadi orang itu berkata pada berkata Nabi, engkau adalah anak saudara atau saudara yang paling buruk dalam kaumnya. Kemudian baginda memperlakukan dia dengan lemah lembut. Setelah orang itu pergi, aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan tadi. Kemudian engkau bersikap lemah lembut, ramah tutur kata terhadapnya. Masa muda dia, Nabi Muhammad tahu orang tersebut orang yang buruk akhlaknya, jelek akhlaknya, masa muda dia. Tapi Sayyidatina Aisyah pelik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lemah lembut dan tutur kata kepada orang tersebut? Kepada orang tersebut. Jadi Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata, qala ya Aisyah inna min syarrin nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa afwishihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang ditinggalkan oleh orang kerana mereka takut dengan ucapan kejinya. Lepas tu disebutkan pada syarahan ini, dia kata apa? Dia kata apa yang disebutkan? Ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Rasulullah akan pertanyaan Sayyidatina Aisyah, perkara tersebut supaya orang tersebut dia tak melakukan keburukan kepada kita, pada baginda dengan Aisyah. Pada waktu yang sama kita dapat jauhkan kita dengan dia daripada permusuhan. Supaya kita tak membuat keburukan pada dia dan dia pun tidak membuat keburukan ke atas kita. Dan Uyainah bin Hasan ni, Unayyah ni yang datang kepada baginda ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, betul. Jadi yang datang pada baginda ni, dia masuk Islam ketika pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini disebutkan dalam syarahan hadis. Uyainah bin Hasan al-Fazari. Tu dia masuk Islam ketika yang datang ni kepada Nabi Muhammad ni, dia masuk Islam ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kat sini Nabi Muhammad menjaga kemaslahatan para umat. Nabi Muhammad bercakap baik kepada orang walaupun orang tersebut buruk perangainya. Dan kat sini disebutkan jawazul mulayanah wal mulatafah li islahiddin. Dan haruslah untuk saling-saling berlembutan dan beramah, lemah lembut dan sikap baik kepada orang untuk mengislahkan, bukan mengislah, kita mencantikkan agama kita. Sebab tu ada orang kata orang tak tengok Al-Quran, tapi orang tengok akhlak orang Islam. Gitu. Okey. Hadis seterusnya. Ni hadis seterusnya saya boleh baca sebab panjang. Saya baca laju sikit. Wa bihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Jumai' bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli anba'ana rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Hala zawjil Khadijah yukna Aba Abdullah an ibni Abi Halata an Hasan bin Ali qala Husain sa'altu abi an sirati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimul bishri sahlal huluki. Ni dah bahas dekat bab pertama yang bab Ustaz Ali Imran dah bahaskan. Jadi saya tak tekankan sangat. Layyinal janibi laisa bifazzin wala ghalizi wala sahabi wala fahash wala ayyabi wala mushah yataghafalu amma la yashtahi wala yu'isu minhu rajihi wala yujibuhu fihi faqad taraka nasahu min salasi al-mira' wal ikthar wa ma la ya'ni wa taraka an-nasa min salasin kana la yadhummu ahadan wala ya'ibuhu wala yatlubu auratahu wala yatakallamu illa fima raja thawabahu wa idza takallama atraka julasa'uhu ka'annama ala rususihim tayr fa idza sakata takallamu la yatanaza'una indahul hadith man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha hadithuhum indahu hadithu awwalihim yadhaku mimma yadhakuna minhu wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu wa yasbiru li gharibi ala jafwa fi mantiqihi wa mas'alatihi hatta
in kana ashabuhu yastajlibunahu wa yaqulu idza ra'aytum talibul haja yatlubuhu fa'arfiduhu wa la yakbalu sana illa min mukafi wa la yaqta ala ahadin hadithahu hatta yajuzu fayaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Ni panjang hadis dia. Hadis ni saya bacakan je. Hasan bin Ali menyatakan bahawa dia bertanya kepada ayahnya tentang sikap Rasulullah terhadap sahabat-sahabat baginda. Ini Hasan bin Ali. Dia bertanya. Maka Ali bertanya, Ali berkata. Ini Hasan ke? Sebut. Oh, dalam buku ni saya ada silap. Dalam buku saya ni. Betul. Hasan bin Ali betul. Hasan bin Ali telah berkata, betul tinggal. Husain berkata, qala Husain. Dia sebut. Husain berkata, aku bertanya kepada ayahku iaitu Ali bin Abi Talib. Kat sini ada silap sikit. Hasan bin Ali berkata, lepas tu Husain berkata, qala Husain. Kat sini terjemahan ada sabak sikit tapi tak apa. Dia kata, ayah tentang sikap Rasulullah terhadap sahabat-sahabat baginda. Maka Sayyidina Ali berkata, Rasulullah sentiasa ceria. Sentiasa ceria. Betul. Lepas tu berakhlak sederhana. Dan tidak berakhlak sederhana dengan maksud tidak berlaku keras. Laisa bi khashinin. Bersikap lemah lembut. Tidak kurang ajar dan tidak pula kasar. Dengan maksud kat sini Nabi Muhammad tidak keras hati. Laisa qasil qalb. Kalau disebut dalam Matan Zubaid, yang jauh daripada Allah adalah qalbu qasi. Saya lupa dalam Matan Zubaid disebut orang yang jauh daripada Allah adalah hati yang keras. Nauzubillah min zalik. Tidak kurang ajar dan tidak pula kasar. Baginda tidak suka bergaduh, tidak berlebihan dalam ucapan. Baginda tidak pernah berkata kotor, tidak suka mencela serta tidak kikir. Jika menginginkan sesuatu, baginda akan mudah melupakan dan tidak pernah membuat orang lain berputus asa atau terbeban untuk memperolehinya. Baginda menjaga diri daripada 3 perkara. Dia sebut. Baginda al-miraq. Miraq ni berdebat. So debat bukan debat yang mana tak mendatangkan kebaikan. Debat yang tak datangkan kebaikan ni debat yang tidak disukai oleh Nabi. Al-ikthar iaitu bercakap dengan ucapan yang tak ada faedah, yang mana tidak ada faedah, dan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Terhadap orang lain, baginda pantang melakukan 3 hal: mencela, mengejek dan mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan. Baginda tidak berkata-kata kecuali yang mendatangkan pahala. Ketika baginda berkata-kata, orang ramai menunduk kepala seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Kat sini nak bagi tahu bahawasanya pada sahabat beradab ketika mana bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda selesai berkata-kata, barulah mereka berkata-kata. Ini adab para sahabat dengan Rasulullah. Mereka juga tidak pernah berdebat tentang apa sahaja di hadapan baginda. Dan jika ada bercakap dengan baginda, maka yang lain akan berdiam diri sehingga pembicaraan itu selesai. Adab dalam ucapan. Ucapan mereka pada baginda adalah yang paling utama. Baginda ketawa apa yang mereka ketawakan selagi mana ketawa tersebut tidak berlebihan, kerana ketawa dan berlebihan itu boleh mematikan hati, dan menyukai apa yang mereka sukai. Baginda sentiasa sabar menghadapi orang asing yang bercakap dan bertanya sesuatu kepada baginda dengan kasar. Para sahabat juga datang kepada orang asing itu. Baginda juga berkata, jika kamu bertemu dengan orang yang berusaha mendapatkan keperluan, maka bantulah dia. Kerana Allah Subhanahu Taala sentiasa dalam bantuan hamba-Nya sekira mana madama abdul fi auni ahi. Itu dalam hadis kan. Selagi mana hamba ni tu sentiasa dalam pertolongan saudara-saudaranya yang lain. Itu sebut dalam hadis. Allah SWT berada dalam pertolongan hamba-Nya. Allah SWT sentiasa menolong hamba-Nya. Madama abdul fi auni ahi. Selagi mana hamba-Nya itu menolong saudara-saudaranya yang lain.
Baginda tidak pernah mahu menerima pujian kecuali dari orang yang baginda mahu puji. Tidak pernah baginda memotong percakapan orang lain sehingga orang itu selesai bercakap. Sekiranya baginda ingin memotong, baginda akan menahan pembicaraan itu atau berdiri. Kat sini adabnya adalah apabila kita nak bercakap dengan orang, apabila kita nak bercakap dengan orang, tunggu orang tu habis dulu. Orang tu dah habis dulu baru kita masuk cakap. Sebab tu dalam adab berdebat, dalam berdebat bukan Nabi kata tak boleh debat. Boleh, wajadilhum billati hiya ahsan, tapi ada adab. Antara adab dalam perdebatan adalah kita kita tak tak potong orang tersebut apabila dia bagi hujah. Apabila dia bagi hujah dan penyataan tersebut. Itu adab. Jadi kita tak boleh nak suka-suka potong orang punya kalam. Okey. Hadis seterusnya 353. Oh, ni banyak lagi ni. Boleh kita habiskan? Saya boleh habiskan. Saya rasa saya baca Saya laju sikit saya baca. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Muhammad bin Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la. Jabir bin Abdullah menyatakan tidak pernah ada permintaan yang ditujukan kepada Rasulullah yang baginda jawab tidak. Kat sini dia kata apa? Nabi Muhammad bukanlah orang yang bakhil dari harta. Bahkan Nabi Muhammad pun tak bakhil dalam kalimah. Selagi mana disebutkan kat sini, walaysa ma'nal hadis anna yu'ti kulli ma salahu bal yaskut an rad aw yad'u lahu aw yaqulu lahu intizar hatta hina muyassara aw ya'taziru an adamil ata' bi qawli jamil wa kullu hadza fi umuri dunya. Kat sini Nabi maksudnya permintaan yang ditujukan kepada Rasulullah yang baginda jawab tidak. Bahasa mudah dia kat sini ada permintaan, selagi mana permintaan tersebut membawa kepada kebaikan. Contoh bertanya tentang hukum hakam, bertanya tentang minta untuk Nabi mendoakan dan minta sesuatu yang mana Nabi Muhammad suka atau redha dengan permintaan tersebut, maka Nabi Muhammad akan menjawab. Nabi Muhammad tidak tolak. Faham? Tapi adakah kita boleh tolak ataupun kita boleh KIV kalau orang minta pada kita hajat ataupun orang bertanya pada kita akan sesuatunya, boleh tak? Kita katakan boleh. Jadi kat sini bila kata Nabi tak pernah kata tidak, bukan kita kata tak boleh untuk KIV ataupun kita tak jawab permintaan seseorang tu, message seseorang tu. Boleh. Kita boleh untuk tangguhkan KIV, key invoice. Kalau orang tu nak message kita, nak minta kita sesuatu dan sebagainya, boleh untuk kita tangguhkan perkara tersebut. Cumanya dalam hal ni Nabi Muhammad apabila orang minta doakan Nabi, bila orang tanya Nabi dan sebagainya, Nabi akan menjawab dan Nabi tidak pernah berkata tidak. Hadis seterusnya hadis yang ke-353. Hadatsana Abdullah bin Imran bin Abu Qasim Al-Qurashi Al-Makki qala hadatsana Ibrahim bin Sa'di an Ibnu Shihab an Ubaidillah an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan hatta yansaliha fayatihi Jibril fayaridu alaihi Quran fa iza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadal bi khairi min rihil mursalah. Jadi kat sini ajwada dengan maksud Ibn Abbas menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Orang paling banyak melakukan kemuliaan. Ajwadan nas dengan maksud akraman nas. Orang memulia dengan melakukan kebaikan. Dan kebaikan Nabi Muhammad ni lebih lagi asyaddu jawdan wal ata', lebih baik, lebih nampak kebaikan Nabi Muhammad ni terjelas, terzahir. Lebih. Kita bukan cakap Nabi Muhammad tak baik, tapi ni lebih nampak Nabi Muhammad ni lebih sikit kebaikannya tu apabila dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni terkumpul segala kebaikan di dalamnya. Wali ziyadati thawab wa hubbul ibadah. Dan dalam bulan Ramadan ni bertambahnya pahala apabila kita lakukan kebaikan, dan dalam bulan Ramadan ni menjadi
satu pills, satu kita panggil satu boost untuk kita melakukan ibadat, cinta dalam melakukan ibadat. Sehingga mana disebutkan, dia kata apa? Sehingga Nabi Muhammad punya kebaikan ni lebih laju daripada angin yang kembus kencang. Kat sini. Jadi kat sini yang ayat yang terakhir, ajwada bi khairi minaurihil mursalah, nak bagi tahu kat sini bahawasanya al-jud wal karam asyad bistibaban fi Ramadan li kasratil thawab. Kenapa Nabi Muhammad ni buat baik lebih laju daripada angin yang kencang ketika mana bulan Ramadan? Sebab Nabi Muhammad nak mengajar kita bahawasanya dalam bulan Ramadan ni kena buat baik, kerana dalam bulan Ramadan ni banyak pahala dan banyaknya kelebihan yang kita dapat apabila melakukan perkara kebaikan. Apabila banyak melakukan perkara kebaikan. Hadis yang seterusnya, Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Ja'far bin Sulaiman an Sabi' an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru syai'an li ghaddin. Saya Nabi Anas bin Malik menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu pun untuk hari esoknya. Kat sini kata apa? Nabi Muhammad, Syekh Hisham mengatakan dalam syarahan ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamilat tawakkuli ala Allah Taala. Nabi Muhammad ni bertawakal kepada Allah Subhanahu taala. Nabi Muhammad ni memberikan orang lain, memberikan makan minum kepada orang lain sebelum diri dia dan keluarganya. Kerana dan Nabi tidak makan selagi mana mereka ni tak makan. Nabi tidak akan lega hati selagi mana mereka ni tidak lega hati. Bahkan sebelum ni kita baca hadis, kita baca sirah-sirah Nabi, Nabi memberikan, bila mana Nabi diberikan susu, Nabi memberikan semua orang dahulu, baru Nabi orang yang terakhir ni minum. Kat sini nak beritahu Nabi Muhammad melebihkan orang lain dulu berbanding diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan sesuatu pun untuk hari esoknya. Nak bagi tahu Nabi Muhammad memberikan apa yang Nabi ada. Sebab tu dalam hadis, dalam kitab, ulama dia keluarkan kaedah berdasarkan hadis-hadis Rasul Syama'in ni, al-jud bil mawjud, iaitu kebaikan tu dengan apa yang ada. Kebaikan tu dengan apa yang ada. Contoh Nabi Muhammad, kalau kita bahas sebelum ni, Nabi Muhammad memberikan makanan kepada orang apa yang Nabi ada. Nabi tidak pernah menyimpan sesuatu pun pada hari esoknya, kerana Nabi memberikan segala makanan apa yang ada di rumah Nabi kepada orang lain. Nabi memberikan kebaikan, melebihkan orang lain dulu baru Nabi. Kat sini nak bagi tahu bahawasanya Nabi ni, kebaikan Nabi ni melihat kepada apa yang Nabi ada. Contoh kan, macam kita ada ni je, kadar kita ada benda ni je, kita bagilah benda tu. Contoh, kita bagi duit raya dekat masa hari raya, kita bagi duit raya dekat orang. Jadi kita jangan lebih kuat daripada sudu. Kita ukur baju diri kita sendiri. Contoh, kalau dalam satu suampul tu, kita mampu bagi RM2, bagilah RM2. Al-jud bil mawjud, kebaikan tu atas apa yang kita ada. Contoh, kita mampu bagi RM2 je, bagilah RM2. Kalau kita mampu bagi RM5, bagi. Kalau kita buat open house, kita bagi orang makan roti jala dengan kari je, dah. Lepas tu air pakai air sangkuit dan sebagainya. Air biasa-biasa je open house. Tapi itu je yang kita mampu berikan. Kerana al-jud bil mawjud. Kebaikan tu, kemurah hatian tu, murah hati dan kebaikan tu melihat kepada apa yang kita ada. Kita sanggup bagi apa yang kita ada kepada orang. Tu al-jud bil mawjud. Selalu kalau sebut masyayikh kata al-jud bil mawjud, ataupun ada sebagian para habaib pun kata alal mawjud. Kami beri apa yang kami ada je. Gitu. 355, hadatsana Harun bin Musa. Saya habiskan hadis ni terus semua. Hadatsana Harun bin Musa bin Abi Aklama al-Mudini, hadatsana Abi bin Hisham bin Sa'di an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an yu'tiyahu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam indi syai'un walakin ta alayya fa iza ja'ani syai'un qadaituhu qala Umar ya Rasulullah qad ataituhu falamma kallafahu Allahu ma la taqdiru alaihi fakariha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Umar faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah anfiq wala tahaf min zil arsi iklalan
fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa urifa fi wajhihi bishrun liqauli ansari summa qala bihaza umirtu. Di kat sini Umar bin Khattab menyatakan seseorang datang menemui Rasulullah meminta agar baginda memberinya sesuatu. Namun baginda kata, aku tidak memiliki apa-apa, namun belilah barang itu atas namaku dengan berhutang. Jika aku dapat sesuatu, aku akan membayarnya. Mendengar hal itu, Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau telah memberinya. Allah tidak mewajibkan ke atas kamu sesuatu yang kamu tidak mampu melakukannya. Rasulullah kelihatan tidak menyukai dengan ucapan Sayyidina Umar. Kadang Sayyidina Umar ni ada benda yang ada punya pendapat dia tu, dia macam bercanggah sikit lah dengan Rasulullah. Tapi tidak bermaksud Rasulullah tak suka. Biasalah. Kat sini nak bagi tahu bahawasanya pada zaman Nabi Muhammad pun dah ada pendapat yang berbeza dengan pandangan Rasulullah. Macam yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Tapi bukan maksud Sayyidina Umar bercanggah dengan Rasulullah. Tidak. Maka seseorang daripada golongan Ansar berkata, wahai Rasulullah, berberajalah dan jangan engkau khawatir. Allah pemilik Arash akan mengairi hartamu. Rasulullah pun tersenyum mendengar hal itu. Baginda kelihatan menyukai kata-kata orang Ansar tadi. Baginda berkata, seperti itulah yang aku perintahkan. Kat sini. Lepas tu, Syekh Hisham kata kat sini dalam pengajaran hadis ni, kita ni melakukan kebaikan ni atas kemampuan kita. Andai kata kalau kita buat baik dan kita kalau mampu berhutang, kita hutang orang untuk buat baik dan kita mampu untuk melunaskan hutang tersebut, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Sebab tu kata al-sa'yu biqadri mustata' fi sadadi duyun. Tak jadi masalah. Dan pemberian itu, bila kita memberikan seseorang itu, al-ata' la ya'ti illa bi khairin. Kita memberikan seseorang itu tak lain tak bukan kebaikan tersebut datang pada diri kita. Melainkan kalau orang yang bakhil, dia bakhil, tak akan berikan satu pun faedah pada dia. Melainkan dia tu menjadi orang yang fakir. Fakir kat sini, fakir dari segi pahala. Orang yang bakhil, orang yang kikir. Dia simpan duit dia, tak pernah bagi duit ke orang dan sebagainya. Apa yang dia dapat? Dia tak dapat apa-apa pun. Tapi kalau orang yang memberi, dia akan dapat Allah tambahkan rezeki pada dia dan Allah berikan kebaikan pada dia. Sebab tu orang kata khairul yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Yang memberi lebih baik pada orang yang menerima. Begitu. Hadis yang ke-356. Okey, nak habis. Hadatsana Ali bin Hujrin amba ana syariq an Abi Abdullah bin Muhammad bin Akil an Rabi' binti Muawiz bin Afra' qalat ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bikina' min rutabin wa ajrin zubin fa'tani mil kafihi khuliyan wa zahaban. Saya habiskan dulu. Hadatsana Ali bin Hashraf wa ghairu wahid qalu hadatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Okey. Terjemahan pada hadis yang ke-356. Rubai' bin Muawiz bin Afra' menyatakan, aku datang kepada Rasulullah membawa bekas. Bawa batu bekas tu. Bekas yang diisi dengan kurma rutab, kinak tutobak. Bekas lah. Dia macam satu pinggan. Kinak, kurma rutab, balah, rutab dan timun yang berbulu. Timun yang berbulu. Kinak saira. Dia kisah. Timun yang kecil. Itu. Yang ada nabat yang ada berbulu yang nipis. Al-ajril zabin. Dia kisah ni kita panggil timun yang kecil yang mana ada bulu-bulu sikit. Lalu baginda memberikan kepadaku segenggam perhiasan emas. Kat sini. Tu disebutkan kat sini ma istafadu minal hadis. Hadiah ni tidak ditolak. Selagi mana hadiah tu bukan benda yang haram, maka hadiah tersebut tidak boleh ditolak. Tidak ditolak. Boleh tak tolak? Hadiah boleh. Tapi kalau orang bagi kita hadiah, ambillah hadiah tersebut. Sebab tu, contoh kalau orang tu kita tak berminat dengan dia, tapi dia bagi hadiah kita, dah hadiah tersebut halal, ambillah. Hadiah ambil. Kalau ada contoh orang bagi kita duit dan sebagainya, ambil. Orang bagi kita salam keruk ke dan sebagainya, hadiah, duit raya dan sebagainya, ambil. Jangan malu. Sebab hadiah tu tidak, kita
kita diberi pilihan untuk ambil hadiah ataupun tidak. Tapi sebaiknya kita ambillah hadiah ataupun pemberian orang tersebut selagi mana hadiah tersebut halal. Dan yang hadis ni Syekh Hisham kami kata apa? Amilin nas bima yuhibbun. Wa bima tuhib. Sebab tu ada satu kaedah, satu hikmah orang Arab, orang kata apa? Amilun nas amilun nas bima minta maaf. Amilin nas bima yuhibbuk. Bima tuhibbuk. Berinteraksilah dengan orang seperti mana yang kamu suka. Jadi bagaimana awak suka orang berikan awak sesuatu, awak pun kena buat baiklah dengan orang. Macam mana awak nak buat baik, macam mana kita nak orang buat baik dengan kita, berinteraksi baik dengan kita pun kena juga berinteraksi baik dengan orang. Ya, kita nak orang buat baik dengan kita, tapi kita buat buruk dengan orang. Janganlah. So Nabi ajar kita, orang buat baik dengan kita pun buat baik dengan orang. Orang bagi kita hadiah macam tadi. Rubai bagi Rasulullah rutab dengan timun yang berbulu. Nabi pun bagi dia juga hadiah segenggam perhiasan daripada emas. Dan Nabi Muhammad tidak menolak hadiah kerana hadiah tersebut tandanya seseorang tu mencintai kita. Okey, ni hadis yang ada dua hadis yang tak habis, saya baca dulu, habiskan dulu. Hadatsana Mahmud bin Ghalayan, hadatsana Abu Daud, hadatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Abdullah bin Abi Utbah yuhadisu an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'a minal adra fi khidriha wa kana idza kariha syai'an urifa fi wajhihi. Hadis yang kedua dalam sifat malu Rasulullah, hadatsana Mahmud bin Ghalayan, hadatsana Waqi', hadatsana Sufyan bin Mansur an Musa bin Abdullah bin Zaid al-Khutmi an maula li Aisyah qalat li Aisyah ma nazartu ila farji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qalat ma raaitu farja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun. Kat sini dibahas tentang malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini hadis yang pertama dia kata apa? Rasulullah adalah seseorang yang lebih pemalu daripada gadis perawan di kamar hiasnya. Apabila beliau tidak menyukai sesuatu, kami akan dapat melihat pada riak wajah beliau. Gitu. Melihat wajah beliau, boleh nampak muka yang Nabi tidak suka. Begitu. Nabi bahasa budaya Nabi akan berubah muka jika Nabi tidak suka. Malu kat sini, malu kat sini menunjukkan bahawasanya malu ni sebahagian daripada iman. Ada malu yang mana malu kita dituntut untuk malu. Tetapi ada part yang mana kita tak boleh tak boleh untuk malu. Contoh seperti mana kita nak menuntut ilmu. Sebab tu disebutkan dalam kitab-kitab adab, la haya'a fil ilmi. Tak ada istilah malu dalam untuk ilmu. Kalau malu maka tidak dapat ilmu. Sebab tu orang yang tak dapat ilmu, la yanala ilma al haya' wal mutakabbir. Orang yang malu dengan orang yang sombong. Gitu. Dan dikhususkan bagi orang lelaki ada sifat malu, menunjukkan bahawasanya orang tersebut mempunyai akhlak yang baik dan menzahirkan tentang kelebihan dia. Sebab tu lelaki kena ada sifat malu lah. Kena ada sifat malu. Dia lelaki ni kena ada satu gentleman, kena ada lah. Tapi pada waktu sama kena ada sifat malu lah. Kena ada sifat malu. Perempuan apatah lagi. Kalau lelaki pun dituntut untuk ada sifat malu, perempuan mimbabi aula. Kalau perempuan tak ada sifat malu, tu tak boleh cakap apalah. Masing-masing tanya diri sendiri. Ni laki pun dalam hadis ni, ulama dalam hadis ni disyarahkan kemestian, keharusan lelaki untuk ada sifat malu dalam diri lelaki. Perempuan lebih-lebih lagi. Begitu. Dan hadis yang terakhir pada malam ini,
aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah, atau Aisyah kata aku tidak pernah sekali pun melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarahan hadis ni kata apa? Syarahan hadis ini mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad punya tahap wasala a'la darajatil haya. Apa ni, sampainya tahap lebih tingginya malu Nabi ni, sehingga mana isteri Nabi ni tidak melihat aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi dalam hukum melihat aurat, melihat kemaluan, dia dibahas hukum, dalam fiqh. Dalam fiqh. Hukum melihat kemaluan suami isteri, saya suami melihat kemaluan isteri, isteri melihat kemaluan suami ni, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Dia disebutkan dalam Hasyiah Bajuri. Begitu. Faham? Hukum dia makruh. Dia bahas banyaklah. Boleh tak melihat kemaluan? Dia ada banyak apa ni kita panggil harus disebabkan dengan illah. Disebabkan dengan sesuatu sebab. Contoh kalau kemaluan tersebut rosak ataupun melibatkan kena pergi sugary, ada kena jahit dan sebagainya. Terus macam perempuan nak bersalin, keluar anak daripada bahagian kemaluan kan. Bahagian kemaluan, ataupun lelaki yang ada masalah pada kemaluan dan sebagainya, maka boleh untuk doktor jantina tersebut melihat aurat. Faham? Tapi mestilah disyaratkan doktor tersebut mestilah doktor yang siqah dalam agama, dan doktor tersebut mestilah doktor yang Islam. Begitu. Panjanglah cerita dalam bab nazar, dalam bab ahkamun nazar, dalam bab hukum memandang aurat. Dia dibahaskan dalam kitab fiqh. Begitu. Cuma dalam hadis ni nak bagi tahu bahawasanya Sayyidatina Aisyah tak pernah nampak kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya malu level dia masya-Allah alaih, sangat tinggi. Kerana malu itu sebahagian daripada iman. Wallahu a'lam. Okey, itu saja daripada saya. Saya minta maaf yang saya syarah panjang sangat. Tapi memang hadis yang tajuk yang diberikan, bab yang diberikan ni memang hadis dia banyak. Jadi saya mensyarahkan apa yang sekadarnya. Kalau nak syarah lebih tu kena bukannya 20 pertemuan lah, mungkin 30 pertemuan, 40 pertemuan panjang. InsyaAllah kalau ada masa akan datang, insyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina haqqa haqqa wa warzuqna tibaa wa arina batila batila wa warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.